Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ialah isteri yang salihah, di mana bila suaminya memerintahkannya, nescaya akan taat kepadanya. Dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta maruahnya dan harta suaminya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Ya Allah, ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Dengarkan
IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Masjid Zahir Kedah. Masjid Zahir dibina pada tahun 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Masjid ini terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar Kedah. Dikenali juga sebagai Masjid Raja kerana terletak di perkarangan Istana Pelamin. Sebelum pembinaannya, tapak masjid ini adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah dari serangan Siam pada tahun 1821. Di belakang Masjid Zahir terdapat kompleks bangunan Mahkamah Syariah dan pusat pendidikan asas kanak-kanak. Masjid Zahir merupakan masjid tercantik di Malaysia dan nombor 4 tercantik di dunia. Reka bentuknya dipengaruhi oleh seni bina Moorish dan Mongol. Masjid Zahir juga dihiasi dengan satu kubah utama dan diikuti 5 kubah mewakili 5 rukun Islam. Rekaannya juga mirip sebuah masjid di Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak. Dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari Hati, kita berkongsi, mencari solusi. Yep, dari hati kita berkongsi mencari solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumaat 9 malam seperti biasa untuk kita bawakan perbincangan kita dalam segmen Dari Hati. Dan pada minggu ini kita nak bersama-sama ikuti pengajian kita, diskusi kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor berdaftar, untuk sama-sama kita dengarkan diskusinya. Tajuk yang kita bawakan pada malam ini, sendirian ditemani kesunyian. Jadi anda sebarang persoalan nak diajukan, kita bersiaran malam ini di Facebook Live IKIM FM, juga menerusi siaran YouTube channel kami IKIM. Cari je, subscribe, dan insyaAllah anda boleh tonton dan sama-sama hayati perkongsian pada malam ini. Semoga ada manfaatnya, dan klik button share untuk share dengan ramai lagi. Dan soalan-soalan anda juga boleh anda hantar jugalah di WhatsApp kami 011290040004. Kita bersama dengan bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor berdaftar kita. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji sihat? Saya sihat, Alhamdulillah. Haji sihat je ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk minggu ini nak sambung lagi, banyak lagi pertemuan kita untuk kita dengarkan lagi diskusi ilmu. Harapan kita agar banyak yang boleh kita belajar dan ada banyak yang boleh kita salurkan, kita boleh hulurkan bantuan kepada mereka yang saat ini diuji dengan apa jua bentuk ujian. Dan pada malam ini tajuk kita, sendirian ditemani kesunyian. Jadi soalan-soalan anda kemukakan Facebook, YouTube dan juga menerusi WhatsApp kami 011290040004. Haji, awal ini silakan mukadimah bicara kita pada malam ini. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi, saya hormati penerbit dan juga DJ kita malam ini, Haji Faiz Haji Osman. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi lagi dimuliakan, tak lupa juga para guru-guru saya, para masyaikh, para habaib, dan yang tak lupa untuk beri teguran selepas selesai slot-slot saya dengan beri pelbagai saranan kan, yang sangat baik untuk ditambah baik dalam setiap rancangan kita, Haji. Dan pada malam ni, masya-Allah, atas kesempatan waktu yang ada, dan kita kena panjatkan kesyukuran kepada Allah sebab kita masih lagi mampu bernafas, dan pada masa sama juga kita masih mungkin berada dalam ruang keselesaan waktu ini. Dan jangan kita lupa dekat luar sana tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita para frontliner berhabis-habisan tenaga mereka di
hospital di Jabatan-Jabatan Kesihatan lah khususnya tak berhenti-henti sekarang. Dan hari ini kita dikejutkan dengan kes yang amat-amat tinggi. Dan satu perkara yang perlu kita insafkan, 5,000 lebih kan. Ya Allah, itu satu perkara yang kita perlu sama-sama bermuhasabah. Saya yakin, percaya di kalangan para penonton, pendengar IKIM malam ini antara orang yang taat dan patuh pada SOP. Masya Allah, teruskan. Dan cuma kita minta lah, kita teruskan sebar kebaikan untuk kita sama-sama. Dan subhanallah, berkaitan juga dengan isu hari ini yang kita dilanda dengan COVID-19, macam-macam yang pandangan kan, balas-balas yang dapat. Untuk penonton-penonton, kami sendiri dekat sebagai kaunselor berdaftar sebagai psikologi, kes-kes berkaitan dengan kebimbangan, kerisauan dan tentang PKP ini, tentang COVID-19 semakin meningkat. Dan ada di kalangan mereka yang telah terpaksa diberhentikan kerja, dan kata kasarnya, maafkan saya, dibuang kerja dan kerana dua-dua pihak, maknanya pendidikan dan juga pekerja yang tidak berkemampuan. Dan ada juga yang kehilangan orang yang dikasihi, jadi tinggi. Dan antara kesannya adalah mereka berasa kesunyian, kesepian, rasa bersendirian. Dan sebab itulah malam ini saya dan Haji Faiz mencadangkan agar tajuk sendirian ditemani kesunyian ini untuk kita sama-sama mendalami. Ada di kalangan kita dekat luar sana, Haji, yang mungkin belum lagi ditemukan dengan pasangan. Kemudian diuji dengan PKP ni, duduk bersendirian dalam rumah, pandang kipas berpusing, mula terfikir macam-macam. Dan ada juga yang masih berjauhan. Dan alhamdulillah semalam yang pasangannya berjauhan boleh merentas negeri. Dan itu antara kesyukuran yang boleh kita panjatkan kepada Allah. Dan semua perkara lah, teman-teman. Jadi, kenapa kesunyian ni perkara yang nak kita sama-sama bicarakan malam ini? Dan saya cuba bawa dalam ruang lingkup diri saya sebagai seorang pegawai psikologi, sebagai kaunselor berdaftar yang menjalankan, Masya Allah, alhamdulillah dalam tempoh 13 tahun, 12 tahun saya bertugas, banyak kes-kes yang berkaitan dengan kesunyian ni. Kalau tak diatasi, dia boleh mendatangkan kesan yang tak kita sangka. Kita rasa mungkin tak apa, saya buat diri saya saja, pergi kat satu sudut sendiri-sendiri, betul, tapi akhirnya nanti dia akan datangkan kesan pada diri kita tanpa kita sedar. Dan subhanallah, di para pendengar yang saya kasih sekalian, tidak layak kiranya tajuk yang kita bicarakan ini tak didasarkan daripada firman Tuhan. Dan Masya Allah, saban malam kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur tu, selepas Isyak misalnya. Kalau tuan-tuan merujuklah dalam surah Al-Mulk ayat 12, ayat 13, 14 dan 15. Yang kalau apa yang kita biasa hafal apa, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratan wa ajrun karim, kabir. Kita baca sampai habis tu kan. Dan antara maksudnya semuanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya di saat mereka tidak nampak di hadapan yang lain. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahsiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang ciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau kamu rahsiakan? Dan dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Dan ini nak menggambarkan kepada kita tentang taat dan takut kepada Allah di saat kita kesunyian. Dalam kita berada dalam keadaan pandemik ini, mungkin berjauhan dengan keluarga, berjauhan dengan pasangan. Dalam waktu sunyi ini, dekat sini lah kita diuji dengan ketaatan. Sama ada kita akan terus melakukan perkara yang mensia-siakan diri kita. Dan ada yang kalangan kita mungkin sedang di kuarantin, bersendirian 14 hari, 10 hari dan sebagainya. Dan inilah kita sedang diuji macam mana kita menguruskan kehidupan kita. Sebab Haji, kesunyian ni, pernah tak tuan-tuan buat satu eksperimen mudah? Dan kita tak bawa handphone kita, apa-apa gadget, selama 7 hari. Tak bawa langsung. Maknanya memang totally off lah semua gadget. Apa yang akan berlaku pada kita? Bukan itu saja, kita juga tak akan bercakap dengan sesiapa pun. Dengan orang, dengan manusia, kita tak akan bercakap. Duduk dalam satu bilik ke, satu rumah ke, kita bersendirian.
Dan kajian menunjukkan selepas 27 hari ni mula perasaan kemurungan itu akan timbul. Ini faktor loneliness ni kadang-kadang kita kena uruskan dengan baik. Subhanallah. Segala perkara, persoalan yang kita ada jawapan daripada Allah. Ada dalam kalamullah, dalam Al-Quran, diperkuatkan dengan hadis Nabi SAW, kemudian disyarahkan oleh para alim ulama dengan pelbagai lagi 8 sumber pengambilan hukum dalam agama kita. Jadi tuan-tuan, apa saja yang kita bicarakan ialah dasarnya itu adalah atas kefahaman. Mungkin dari sudut barat dia akan menceritakan loneliness ni dari satu sudut fikir pandang barat semata-mata. Tapi beza kita dalam konteks Islam, kita ada panduan. Dalam loneliness ni, kita jangan lupa ada satu yang kita belajar dulu, ihsan. Tentang kan kita belajar Islam, iman dan ihsan. Kalau kita perhatikan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dalam ayat ni menunjukkan mereka takut pada Allah, tapi mereka tak melihat dia. Dan ini yang dibicarakan oleh majoriti para alim ulama untuk menekankan dalam diri kita bahawa ketika kita bersunyi-sunyi pun kita tahu Allah ada dengan kita. Sebab itulah dalam konteks menguruskan kes-kes berkaitan dengan loneliness, kesunyian ini, kesepian ini, antara perkara yang saya katakan, pertama, cuba dapatkan bantuan profesional helper untuk berkongsi, bercerita. Sebab ini penting. Berkali-kali saya katakan sebab kita mohon pada Allah, betul. Itu antara yang utama. Saya sendiri pun sarankan kepada klien saya, apa-apa saja kita mohon pada Allah. Tetapi dalam perjalanan itu kita perlukan mediator, orang yang memahami untuk bawa kita balik kepada jalan mana yang kita nak tuju. Sebab itu tuan-tuan, pada awal bicara ini untuk sama-sama saya tegas dan tekankan loneliness, kesunyian ini, apa dia punya faktor berlaku. Dan dalam insya-Allah malam ini kita akan sama-sama rungkaikan apa perkara yang menyebabkan kita discomfort dengan suasana, apa yang menyebabkan kita rasa annoying bila dengar suara, dengar bunyi, sampai kita nak ambil keputusan untuk duduk diam-diam kat dalam rumah ataupun tempat yang kita suka. Jadi insya-Allah para pendengar yang saya kasih, mudah-mudahan malam ini jadi sebab untuk kita sama-sama tambahkan pengetahuan dalam menguruskan kesunyian dan kesendirian kita, insya-Allah. Allah. Terima kasih Haji awal ini untuk bicara dan tajuk yang kita bawakan, sendirian ditemani kesunyian ini. InsyaAllah semoga adalah ruang-ruang yang kami bawa untuk dari hati pada malam ini untuk bantu apa juga isu yang anda hadapi dan alami saat pandemik ini, saat selalunya Haji, bila hari bekerja ni mungkinlah kalau yang kena kerja juga macam essential services kena keluar juga, isu sunyi tu mungkin tak ada sebab dah keluar, ada kawan-kawan kat tempat kerja. Tapi bila datang hujung minggu tu dia mencengkam betul. Sabtu okey lagi sebab baru sehari lepas Jumaat. Ahad tu mulalah dah gelisah. Jadi kejap lagi kita nak tanya jugalah bila benda-benda macam ni. Dia sekejap je pun tempoh bersendiri tu tapi tak boleh. Macam mana kejap lagi lah kita nak bersama. Jadi anda soalan-soalan anda kemukakan dekat Facebook kami IKIM FM, juga bersama di YouTube channel kami IKIM, dan pastinya juga menerusi WhatsApp 0119040004. Kita berehat sekejap. Kembali selepas ini dalam Dari Hati Kita Berkongsi Mencari Solusi. Ini dia Pelita Ganding Ramai-Ramai. Ini lagu daripada APNI 2020. Fazli Faiz, Nani Helmi dan Malik Sohaimi. Bukan diangkat bukti segala nikmat, begitulah ganjaran dari Tuhan. Berbentuk peribadi, luhurnya sanubari, agar sucinya jiwa dari modalmu. Akal laksana mata, lihat cahaya sempurna. Pelita ilmu menjaga nafsu dari belenggu jiwa yang lesu. Pelita
Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yep, pastikan anda bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz Haji Osman dekat sini bersama-sama dengan anda. Bicara kita untuk segmen Dari Hati pada waktu ini. Tajuk kita bawakan tentang sendirian ditemani kesunyian. Kita bersama dengan bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Tadi kita dengar awal mukadimah bicara kita tentang tajuk ini. Jadi sebelum saya kemukakan soalan-soalan anda, kita dengar lagi sambungan bicara tajuk kita pada malam ini bersama-sama dengan Tuan Haji. Sambil-sambil itu anda boleh hantarkan soalan-soalan anda lah di Facebook, YouTube dan juga di WhatsApp kami. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji Faiz, para penonton, para pendengar yang saya kasih dimuliakan. Masya-Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur. Saya nak kongsilah satu perkara malam ni. Kadang-kadang kita melihat timur, kan, negara-negara seperti contoh di Korea Selatan, kan, di Jepun, sebagai sebuah negara yang maju, dan kita bercita-cita untuk menjadi seperti mereka. Dan tahu tak kita dalam kemajuan itu, dalam yang kita katakan sebagai sosial budaya yang punya keinginan untuk berjaya, kan, rajin dan sebagainya, mereka juga ada isu-isu tentang sosial, kan. Maafkan saya, isu Allahumma salli ala Muhammad, nak sebut pun segan, tapi kita perlu tahu kadang-kadang ada sisi-sisi negatif yang berlaku juga dekat setengah tempat yang kita banggakan. Contoh isu industri pornografi, kan, di Jepun, di Korea, antara yang tertinggi dalam dunia, bukan kita kata pada Asia. Dan begitu juga dalam budaya Jepun, ada satu istilah bila kita bercerita tentang tajuk sendirian dan kesunyian ini, dipanggil sebagai kodokushi. Ini kematian yang bersendirian. Ini di kalangan orang dewasa dekat Jepun. Mereka, sebab tu kadang-kadang ada kes-kes kematian selepas 2-3 hari bau busuk, benda biasa dia dah tahu dah. Telefon polis akan pecahkan rumah dan tahu dah dekat rumah tu mesti ada terdapat mayat yang akan dia keluarkan. Ini untuk orang yang dewasa. Jadi disebabkan ekonomi, disebabkan macam-macam. So biasanya ini perkara biasa yang disebabkan oleh mereka. Jadi bila dia masuk, dia tak ada isu kecurian, pecah rumah tu tak ada, kan? Tapi dia akan tengok bangkai yang busuk, kadang berminggu-minggu, kan? Sebab itulah kadang-kadang yang berlaku dekat sana, bau tu busuk sangat, kan? Jadi jiran tu dah tahu dah, ini mesti dia kodokushi dah ni, kan? Lepas tu disebabkan peningkatan warga emas yang tinggi, kan, dekat Jepun, sebab tahap usia mereka untuk hidup lama, dan itu satu. Dan di kalangan adolescent, di kalangan remaja, belia, dia ada satu istilah dia panggil sebagai hikikomori. Hikikomori ni pula dia loneliness, dia bersendirian, dia tak nak campur dengan orang, dan dia akan kadang-kadang kalau ada rumah parents, rumah ibu ayah, dia akan duduk kat situ. Dia duduk dalam bilik dia main game ke, dia segala benda lah dia buat dalam tu, sampai tak keluar ke mana-mana. Tapi dekat barat pun ada juga istilah ni, dia panggil sebagai loneliness ini yang ke arah yang denial dalam hidup. Contoh, dia duduk dalam rumah mak ayah dia, minta mak ayah dia beli satu-satu benda, satu-satu perkara yang dia nak, tak kira lah harga dia mahal. Kalau tak dapat tu dia akan mengamuk, sampai hatta membunuh sekalipun. Itu di United States of America lah yang banyak kes begini. Dan kadang-kadang kita pelik, kita menyatakan bahawa inilah negara-negara yang perlu kita jadikan contoh dari sudut kemajuan, demokrasi dan sebagainya. Tapi dari satu sudut yang lain, kita tidak melihat dan memandang betapa dalam sudut kemajuan itu pun ada kekurangan. Kita bukan kata negara itu yang terbaik, tidak. Tapi maksud saya, kenapa kadang-kadang dia nak ambil semua benda tu semua daripada barat, seolah tak ada kebaikan langsung dalam Islam. Sedangkan Islam tu syumul dan lengkap. Jadi tuan-tuan, yang hikikomori ni, dia akan jadi burden, jadi bebanan kepada keluarga. Dia tak nak kerja, dia tak nak pergi sekolah, dan dia antara faktor berlaku hikikomori, loneliness di kalangan orang Jepun, remaja Jepun ni adalah sebabkan bully.
disebabkan dia rasa kekurangan pada diri, dia rasa macam serba tak kena pada diri. Dan sebab itulah, subhanallah, maafkan saya cuba nak buka perbincangan kita ni lebih luas. Kalau kita tengok, kita dekat tanah air kita ni ada orang yang berusaha sangat-sangat nak memutihkan kulit wajah dia. Ni contoh. Okey. Bersungguh-sungguh pakailah macam-macam produk. Kadang-kadang dia bagi jadi macam kuda belang. Sini putih, sini gelap. Maafkan saya bukan nak rendahkan, tidak. Tapi saya nak naikkan semangat kita. Kenapa kita perlu jadi sesuatu yang kita dah miliki dah. Kan? Lepas tu saya nak bawa tuan-tuan. Dekat Jepun, mereka ni putih. Kan? Wajah mereka. Tapi dia tetap juga rasa kekurangan. Tapi kita dekat sini, kita rasa, nak jadi putih. Kan? Subhanallah. Jadi maksud saya, selagi kita membandingkan diri kita dengan orang lain, selagi itulah kita akan sentiasa terjumus ke bawah. Sebab kita tak akan pernah berada dekat atas bila kita banding. Kan? Tapi, kalau kita kekal dengan prinsip, dengan dasar agama, kehidupan beragama, datanglah apa-apa pun kita tak akan berjalan dengan baik. Subhanallah. Jadi tuan-puan, saya nak ajak semua untuk kita faham bahawa apa yang ada kita miliki hari ini adalah itu yang terbaik untuk kita. Cuma tinggal bagaimana kita nak menguruskan. Sebab itulah bila bercerita tentang loneliness, kan, tentang kesunyian ini, tidak dia disebabkan bila kita berasa tidak sempurna seperti orang lain. Dan sedangkan hidup kita ni takkan pernah ada kesempurnaan. Haji, sekarang ni orang bercerita tentang gadget handphone yang paling canggih sekali apa ni? Haji lebih tahu lah kan. Contohlah kan, orang bandingkan ada, maafkan saya, gadget tu dengan gadget. Ditunggu-tunggu kehadiran dia. Kononnya ada 3 kamera, dia ambil gambar tu sekian-sekian, Lumix, apa nama benda tu kan? Nama tak tahu saya. LiDAR lah apalah. Jadi subhanallah. Sebab apa? Sebab kita mengejar pada teknologi. Kita kejar teknologi, kita kejar penghargaan kendiri daripada orang lain terhadap kita. Hebatnya dia pakai handphone yang latest. Sebab niat untuk memakai itu adalah disebabkan orang. Dan ada juga yang bekerja-kerja tentang teknologi pada kenderaan. Kereta yang canggih begini. Kemudian tahun depan, dia tengok kereta lebih baru, dia tengok teknologi lebih baru, handphone gadget lebih baru, dia mula rasa kegelisahan, rasa kekurangan. Sedangkan pada tahun sebelumnya dia rasa tinggi dah. Kan? Tapi harga diri dia rendah, dia rasa bila tengok orang lain lebih daripada dia. Dan ini boleh menimbulkan jadi antara sebab-sebab mengapa seseorang tu dia berada dalam keadaan loneliness. Dia mengasingkan diri dia daripada orang lain. Sebab dia rasa ketidakcukupan pada diri. Dan saya nak katakan kadang-kadang faktor tu adalah disebabkan permulanya pada diri kita. Yang beza dengan Hikikomori tadi, dia juga disebabkan faktor yang saya sebutkan tadi, dan pada masa yang sama juga disebabkan isu bully, isu perkara-perkara negatif yang dilakukan terhadap seseorang. Sebab itulah kita kena hentikan rasa begini. Tuan-tuan, ada satu kajian juga saya nak kongsikan malam ini dalam jurnal psikologi yang disebutkan pasal loneliness ni di kalangan negara-negara, antara 3 negara terkaya dalam dunia. Mereka mendapati loneliness ni 9% dekat Jepun ni, orang dewasa berada dalam keadaan yang loneliness dan kesunyian atas faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Tadi di Amerika Syarikat 23%. Maafkan saya, 22% di Amerika Syarikat dan 23% di Britain. Dan mereka merasakan sentiasa rasa kesunyian. Tak ada hubungan, tak ada kenalan, dia rasa macam left out, macam orang tak pedulikan, dia rasa isolated, kan? Dia rasa tak memiliki apa-apa. Dan kemudian timbullah hari ni kita tengok kenapa orang menjadikan media sosial ni ke arah negatif untuk mendapatkan likers, untuk mendapatkan view, untuk mendapatkan dia panggil traffic, kan? Jadi dia buat benda-benda yang negatif, yang menyakitkan hati, yang memalukan, yang mengaibkan. Sebab tadi, kan, dia duduk seorang-seorang, dia tak ada apa dia nak difikir. Dia rasa dengan cara itu dia boleh dapatkan attention, kan? Dapatkan orang lain punya feedback terhadap diri dia. Maka dia buat benda-benda negatif yang sebenarnya akan merosakkan diri dia sendiri. Dan tuan-tuan puan, saya mungkin sama ada sekarang atau kejap lagi je. Saya sambung terus. Boleh, Cik?
Okey, saya sambung sikit. Dan saya nak bawa semua untuk kita lihat sama ada kita cuba kenalilah sama ada kita ni, adakah kita di kalangan orang yang suka menyendiri tanpa haluan, tanpa hala tuju. Saya nak ambil perkara yang mudah yang saya nak cuba kongsikan malam ini. Yang pertama, kalau dia suka stalking, stalk. Okey. Kalau dia sebab bila dia, maafkan saya, bila dia dah berpisah dengan kasih misalnya, dia akan kejap-kejap dia akan pergi laman sosial bekas kasih itu, dia akan stop. Dia tak boleh moving forward. Jadi apa yang akan berlaku kalau hari-hari dia buat macam tu, mana dia tak explore dunia luar yang mungkin akan ada bakal kekasih lain yang mungkin dia akan dapat. Tetapi sebabkan dia terperangkap dalam dunia perpisahan itu, maka dia akan stop. Ini bukan, itu contohlah. Tapi contoh yang lain, dia akan stop hidup orang lain. Dia nak jadi, contoh dia tengok Haji Faiz punya IG, Facebook, suka melukis. Dia kata, oh cantik lukisan ni. Padahal dia pun lukis. Dia pun hantar kat Facebook dia, kat IG dia. Tak ada pun ramai like macam saya ni. Allah. Kan? Lepas tu dia bandingkan macam, tak sama langsung kan misalnya kan, contoh. Jadi, dia cuba nak jadi macam orang lain. Sebab tu dia akan stop. Kan dia akan cuba ubah penampilan diri dia. Kan? Ikut orang yang dia suka. Tapi akhirnya, dia tewas. Sebab dia tak akan dapat sama par pun. Sebab kita ni memang Allah jadikan dah ada kelebihan masing-masing. Tapi sayangnya, dia tak nak explore diri dia, tapi dia sedang explore orang lain, nak jadi macam orang lain. Akhirnya dia akan jadi rugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia akan mengasingkan diri dia. Kalau dia rasa sedih, dia akan rasa kesepian. Dan tanpa dia sedar, dia akan sentiasa kalau pergi kat majlis yang ramai pun dia akan duduk sendirian. Orang mulakan perbicaraan, dia pun blok diri dia daripada masuk dalam apa yang sedang dibincangkan, apa yang sedang dibualkan. Dan ini juga termasuk di kalangan mereka yang gemar mengasingkan diri mereka daripada rakan-rakan, keluarga, dan selain daripada tak banyak bercakap dengan orang lain. Dan mungkin daripada satu sudut itu benda biasa. Tetapi bila mana kita sedih, kita teruskan dengan bersendirian ini, kat situ mulalah kita akan ada kelompongan, kekosongan. Jadi mungkin nanti dia akan masuk dengan pemikiran-pikiran sendiri, sebab dia tak dapat idea baru daripada orang lain. Jadi kalau kita tak berbual dengan orang seharian, satu hari kita tak bercakap, apa akan berlaku pada mulut kita nak akan berbau. Subhanallah. Tapi cakap perkara yang perlu. Saya sendiri pun saya tak gemar nak bercakap benda-benda yang yang melalaikan kan. Tapi kalau perlu kita bercakap. Dan jangan lupa hidup kita ni juga perlu adanya humor. Janganlah jadi macam syadid je, macam kalau bercakap, contohlah saya tengah cakap kat Radio Hakim sekarang ni kan, live ni. Tuan-tuan kalau sempat boleh share kan. Mudah-mudahan jadi sebab-sebab kebaikan pada orang lain malam ni. Saya cakap macam bagi aku je lah, keras aja. Keras je, tegak kan? Tak ada senyum-senyum. Loneliness ni tuan-tuan faham sendirilah. Dan teruk. Bayangkan kalau 2 jam saya bercakap macam tu, memang orang akan lari terus. Silap-silap dari hati ni pun dah tak ada daripada dari hati dah. Jadi maksud saya perlu kita ada alignment dalam hidup kita ni. Bukan kita nak jadi hipokrit, dia tak hipokrit. Belajar untuk berubah menjadi lebih baik itu bukan hipokrit, dan itu tambah nilai dalam diri, dan itu memang dituntut. Sekali lagi saya katakan, saya tahu antara persoalan yang akan cakap tadi nanti adalah saya nak jadi diri saya, salah ke? Ya, dia boleh jadi salah kalau diri yang kita nak jadi itu, diri kita yang kita nak jadi itu adalah diri yang tak pedulikan hal ehwal orang lain, diri yang menyebabkan orang yang sakit hati dengan dia, diri yang tak pandai nak bermuamalah, bercakap lemah lembut, kan? Sebab dia nak jadi diri dia. Dan diri yang tak boleh nak ditegur, diperbaiki. Dan sebab dalam Islam sendiri kan, kita setiap hari ni perlu perbaiki, kan? Akhlak kita, cara gaya muamalah kita dengan orang lain supaya lebih baik lagi. Dan Allahumma salli Muhammad, ada 3 lagi ni. Yang ketiga adalah kesempurnaan. Dia terlalu nak mencari
Perfectionist lah ni sangat. saya. Semua benda. Macam sekarang ni kan. Tengok saya punya background belakang tu kan. Haji tak settle Haji. Biasanya kan. Macam nak betulkan je kan rasa kan. OCD lah ni je. Macam apa, kita nak kalau boleh nak ikut macam perfect lah kalau ukuran tu betul kan. Ada grid dia kan. Kita tak akan boleh jadi perfect. Saya Nabi Rasulullah SAW, insan al-kamil. Itu saja. Nabi Muhammad SAW saja al-kamil, yang sempurna kan. Dan subhanallah tuan-tuan, sikap kesempurnaan ni akhirnya dia akan meracuni pemikiran kita. Kan? Kalau jumpa kawan, dia ni kenapa cakap macam annoying sangat dia akan menghukum. Kenapa dia tak macam dia ni Kenapa tak macam kawan aku dulu? Kenapa bila pindah pejabat ni tak jumpa kawan yang sama macam pejabat lama? Sebab dia nak perfect. Dia nak, kalau boleh, pindah ni, kan kata hijrah tu kan kebaikan yang akan datang. Kenapa tak baik-baik lagi buruk-buruk je kan? Sebab dia nak perfection. Dia sebagai perfectionist. Dan dia lupa setiap permulaan itu dia mesti bermula dengan sedikit kesukaran. Dan tak akan pernah sampai pun pada tahap kesempurnaan dalam hidup kita ni. Dan dia akan jadi masalah. Dia mulalah akan membuat pembandingan, melihat negatif. Semua yang datang pada negatif belaka. Kan? Semua benda lah. Dalam TV ke, yang cakap oleh apa, semua benda. So dia rasa dia paling betul, paling perfect. Dia rasa dia paling baik lah segala benda. Dia paling tahu. Ini bahaya. Sebab tu permulaan loneliness, kesunyian ini bahaya. Baik, yang keempat adalah dia akan mula kritik diri sendiri. Kritik diri ni bagus, tapi kalau berlebihan, condemn diri, ini yang akan menjadi faktor yang lain sampai dia kata okey, salah ni memang salah saya lah, punca orang tu gagal disebabkan saya. Dan akhirnya itu yang kadang-kadang, maafkan saya tuan-tuan, adanya elemen keinginan untuk melakukan tindakan bunuh diri, maafkan saya, menamatkan nyawa diri sendiri. Jadi dia berangkai, dia ada faktor domino kan. Daripada kesunyian dia akan timbulkan kesan perfectionist, kemudian dia akan kritik diri berlebihan dan dia tak ada penghargaan ke diri walaupun kejayaan yang telah dia lakukan, yang telah dia capai kan. Jadi sebab tu kita kena sedar ini adalah salah satu daripada cara dia nak mengisi kesepian dia. Dan dia tak, sebab dia tak ada kawan, dia tak ada orang yang rapat, ahli keluarga pun dia jauhkan diri, maka dia akan kritik diri dia. Sebab tu mula-mula dia akan cakap pada diri, kan? Cakap sendiri. Aku ni macam ni lah, sekian-sekian. Sebab dia dah sunyi, jadi dia nak isi kesunyian itu dengan kritik diri sendiri, yang tak membina. Dan akhir sekali, tuan-puan, antara simptom yang boleh kita kenali bila dia perlukan perhatian. Tadi kalau tuan-puan dengar, saya ada sebutkan, mulalah dia cipta video yang pelik-pelik, yang kenyataan pelik-pelik. Yang sampai sekarang ni kita tengok, ada yang dah mengaku maafkan saya lah, sebagai imam-imam tertentu, dan sebagai mengaku sebagai Tuhan pun ada sekarang ni. Sebab bila dia sendirian, tak campur dengan orang lain, dia tak dapat feedback yang baik kan. Orang tegur dia tolak sebab dia rasa dia yang paling baik kan? Sebab itu ini antara tabiat yang akan menyebabkan kita rasa puas hati kan? Berlakunya penafian bahawa diri kita berada dalam keadaan baik kan? Dan sebenarnya bersalahan dengan keadaan tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti insya-Allah pada buat waktu ini insya-Allah lagi banyak lagi yang bakal kita nak bawakan. Dan persoalan-persoalan sahabat kita ni banyak yang dikongsikan dekat Facebook, dekat YouTube. Kejap lagi saya bacakan beberapa soalan-soalan anda. Kita nak berehat sekejap dengan pesanan penaja ini, dan insyaAllah kita nak berehat kembali selepas ini. Soalan anda jangan bimbang, saya nak kemukakan selepas ini bersama dengan Yang Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein. Tajuk kita sendirian ditemani kesunyian. Anda jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenis. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa.
Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli obat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsihat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsihat.com. Saya Prof. Dr. Muhaya untuk Yayasan Ikhlas. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan dengan 23 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS 2021 bagi pelajar terawal menanti anda untuk kemasukan Februari 2021. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam peperiksaan SPM, pointer 2.0 dalam peperiksaan STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Untuk maklumat lanjut, layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my atau melalui platform media sosial di Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS! Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini bersama-sama dengan saya Faiz Sajuk Osman dan bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Tajuk bicara kita pada malam ini, sendirian ditemani kesunyian. Soalan-soalan anda kemukakan dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat YouTube. InsyaAllah nanti ada kesempatan kita jawab persoalan-persoalan anda. Okey, saya nak ada satu soalan sahabat kita ni bertanya. Tapi sebelum tu Haji, saya nak tanya Haji, kalau sejenis orang yang extrovert ni memang suka ramai-ramai, suka riuh. Sekarang ni tak boleh dah riuh, tak boleh ramai. Dia jadi hujung minggu je kisah je. Dua hari je pun Encik. Tapi itulah sebab sejenis saya memang suka sembang. Dia jadi rasa tak puas lah nak communicate atas talian macam ni je. Macam mana lah benda-benda tu nak diatasi Haji? Assalamualaikum. Saya tersenyum ni bukan apa Haji. Saya teringat saya kenal lah kan. Beberapa orang sahabat saya memang terkenal dengan dia punya extrovert dia. Dia punya memang kalau dia jumpa orang ramai tu, ramai-ramai dia memang dia nak jadi tumpuan. Dia akan bercakap bersembang. Kalau saya tajuk ke saya tajuk. Kadang-kadang saya kagum lah. Daripada tajuk ni, tajuk dia boleh ulas. Saya boleh ajak orang lain masuk sekali. Dan subhanallah, apa yang berlaku bila masuk PKP yang March dulu, apa dia buat adalah dia wujudkan grup WhatsApp kawan-kawan ni. Dan setiap malam kerja dia tu lah, dia akan tanya apa khabar semua. Lepas tu kan dulu kan 4 orang je kan dalam grup tu kan. Akhirnya dia buatlah Zoom kan, kawan-kawan. Yang kawan-kawan yang tak tahu apa cerita dia tertinggal-tinggal. On lah juga video tu kan. Voice video call. Rupanya nak dengar dia bercakap je. Tapi subhanallah, pada saya itu benda yang baik kan. Maknanya dia tahu macam mana dia nak adapt dengan suasana situasi. Cuma saya yakin orang yang macam ni, macam Haji kata extrovert ni, dia suka orang ramai, lama-lama dia akan adaptasi hidup dia tu. Maksudnya sama ada dia akan buat macam mana saya sebutkan tadi, mana dia kumpulkan kawan ramai, malam ni kita online ramai kan. Buat air kopi masing-masing, borak lah macam ni, macam dekat kedai-kedai warung semua tu, tapi cuma beza dalam video call. Dan pada saya itu cara adaptasi yang baik kan. Kalau kawan yang sekepala, layan lah kan? Ada kadang-kadang kawan yang introvert diam, tapi dalam kelompok mereka juga dia suka juga dengar senyum gelak kan. Jadi it's okay. Cuma dalam apa yang kita saya tengok perhatikan, akhirnya nanti kita akan normalisasikan benda tu dalam kehidupan kita kan. Orang yang biasa dalam suasana yang ramai, akhirnya dia tahu dia perlu berubah ikut suasana. Dan keramaian dia dengan kawan, mungkin dia akan ramaikan diri dia dengan keluarga. Jumpa ramai-ramai, ada mungkin bercerita dan sebagainya. Jadi subhanallah,
ini cara kita adaptasi, asimilasi dengan suasana. Dan ini perlu. Kan soalan yang baik daripada Haji tadi kan. Jadi tuan-puan, kita tengok diri kita ni, kisah muda kita ni suka bersunyi-sunyian tu, asal saja kalau tuan-puan dengar saya punya perbicaraan awal tadi, simptom-simptom yang sebutkan tadi, it's okay. Ya? Dan kalau kita perlukan kawan, mana telefon hubungi. Tapi janganlah paksa dia untuk bercakap dulu. Tolonglah dengar. Nak memuaskan kita punya ni kan. Tapi kawan-kawan lain kan ramai kan. InsyaAllah. Allahualam. Saya terima kasih Haji. Itu tadi berkaitan dengan sahabat kita mungkin yang jenis yang suka ramai-ramai. Haji lagi jenis seorang yang tak nak terima, nak berkomunikasi dia. Sebab pada dia orang ni toksik, persekitaran toksik, pada di dunia toksik lah. Sebab dia rasa macam nanti kalau sembang takut mengumpat. Jadi dia lagi rela sendiri-sendiri. Orang macam ni macam mana pula Haji? Dia rasa semua tak kena lah kat keliling-keliling dia ni. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tadi yang saya sebutkan tadi kan, akhir sekali kita kena tengok adakah dengan bersinggungan tu normalisasi yang biasa sampai tak bertegur, sapa dengan orang, tak boleh bercakap, tak boleh berborak, tak boleh nak bertanya khabar kan. Kalau kita rasa kita berada dalam suasana toksik, kenapa tak kita perbaiki suasana tersebut kan? Contoh, duduk ramai-ramai, sekarang tak boleh lah kan. Tapi bila dengar benda yang buruk tentang orang ke atau benda lain yang kita rasa itu toksik, maka sama ada kita berhenti bercakap ataupun kita pergi. Kan ada pelajaran yang akan berlaku di kalangan orang yang melihat. Kan? Ataupun kita nak jaga hati, kita duduk saja, tak beri feedback apa-apa. Tapi kalau saya selalu dengar kuliah Habib Ali kata, kalau kita kuat, maknanya kita berpengaruh, maka kita cuba berhentikan benda tu. Tak betul tu kan, salah ni, kita buruk orang ni. Ataupun kita lawan suasana tu dengan perkataan yang mempositifkan suasana. Oh, mungkin dia buat macam tu sekian-sekian, mungkin dia ada orang tak ada begitu kan. Maka kita cuba bawa perbincangan tu kepada ke arah yang positif. Dan walaupun kita tahu benda tu negatif. Dan Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, kalaulah kita rasakan suasana tu toksik kan, tak ada ni Allah letak kita ni sia-sia kat tempat itu kan? Sama ada kita jadi pengubah pada suasana ataupun kita sedang diubah mengikut suasana tersebut. Dan ataupun yang ketiga, kita memang layak untuk duduk pada suasana tersebut sebabkan diri kita kan. Yang penting tu tuan-tuan, janganlah sampai kita tak boleh nak bersosial dengan orang kan? Tak boleh bergaul dengan orang, nak duduk kat kalangan kelompok sendiri saja kan. Maafkan saya lah. Saya dulu sekolah lelaki semua kan? Bercampur. Lepas tu masuk ke sekolah konsip tu sekolah ada perempuan kan? Memang tak selesa lah, rasa tak selesa. Lepas tu dengan yelah aurat dan sebagainya. Tapi akhirnya kita akan asimilasi sebab tahu bila masuk ke universiti nanti perlu ada campur gaul. Tapi saya tanya balik guru saya, kalau tuan-puan pernah dengar cerita saya dulu 2-3 tahun lepas kat IQ punya eksklusif dulu, macam mana saya dibesarkan, sekolah dan sebagainya. Akhirnya saya tanya balik guru saya kat pondok, macam mana Syekh nak bergaul dengan orang perempuan kan? Dengan suasana ni tak selesa campur gaul lelaki perempuan. Tapi rupanya saya pula kena marah. Dia kata apa, Syekh kata apa? Itulah, macam ni lah dia kata. Bila ngaji, belajar teori je. Bila masuk masyarakat, tak reti tak bermakna. Jadi kat situ saya macam, saya sedar. Ada limitasi kita dalam bergaul. Kan? Pada saya lah, kalau kita kata semua orang tu dah toksik, kan? Sedangkan orang tak menyangka pun kita toksik. Itu maksudnya apa? Mungkin kita yang menjadi punca. Sebab tu tuan-tuan, bergaul dengan orang. Bersosial dengan orang lain. Saya sendiri bersosial dengan orang, tapi dia ada batas. Itu yang jaga. Kan Nabi SAW tak alam. Kan ada sahabat, ada wanita yang nak bertanya hukum dengan Nabi. Nabi layan. Tapi macam mana kaedah Nabi bermuamalah tersebut? Betapa baik tersebut. Allah. Terima kasih Haji. Dan saya nak menarik satu persoalan daripada sahabat pendengar. Saya suka, tapi dia tanya macam ni. Dia kata, apa tindakan yang simple tapi kesan besar dan bermakna bagi orang yang loneliness macam ni? Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik.
kalau kita rasa sunyi, benda yang simple, pada saya paling mudah jot down, akan jenuh. Kalau saya ada 2 buku. Satu buku yang ni memang untuk harian saya, dia ada tarikh, ada satu lagi saya letak dalam poket dan saya letak luar. Apa saja yang saya rasa saya akan tulis. Kadang-kadang berjalan kan, sekarang memang tak boleh lah dalam 2 buku. Tapi kalau dalam apa, kalau tak pejabat tu kami bergila-gila 30% yang ada pejabat. Geng-geng saya tak ada, nama tak ada. Jadi kadang duduk seorang-seorang bilik tulis. Tulis apa perasaan saya. Saya buat macam tu. Hari ni sunyi duduk, tak ada kawan ni, kawan tu, kawan ni. Dan ketika tu saya mula menghargai keberadaan sahabat-sahabat yang ada tu. Kalau contoh isteri saya bertugas hari Sabtu Ahad, beliau orang lain kan. Bila Sabtu Ahad bila ada dia dekat rumah, lah kan, seronok lah. Ni bila tak ada ni, tak seronok rumah lah. Jadi subhanallah, tinggal cara kita fikir tu. Kalau kita nak pandang dari sudut positif, maka kita akan dapat positif. Kita akan menghargai bahkan yang bila kita kesunyian tersebut. Jadi bila puan ataupun tuan bertanya tadi macam mana perkara yang simple, boleh mulakan dengan jot down, dengan satu diary jenuh. Sangat seronok. Saya suka, Haji, saya bukan nak puji, tapi saya suka bila Haji melukis tu. Itu tu satu kaedah juga kan. Dia panggil tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk kan, kita pandang satu benda. Ini pun boleh diamalkan oleh kalau kita anxiety. Anxiety ni antara perkara dia, kita akan sesak nafas. Yang berlaku tu. Kita akan sesak nafas. Antara perkara yang tuan-tuan boleh buat, kiraan nafas tu, 7, 8, 6. Kita pernah ajar kan, tarik 7, 8, tahan, 9, 9. Dan kemudian benda perkara lain, cari 5 benda untuk dipegang. 5 perkara yang terdekatlah dengan itu. Contoh depan mata saya ni, saya ada handphone, ada laptop, ada mouse, ada kawan, saya akan pegang. Kerana saya rasa ni handphone. Sebab saya nak divert pemikiran saya. Itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan adalah dengan tuan-tuan boleh lukis. Okey. Contohlah depan saya tu ada apa, spinner bike yang saya lukis. So, saya punya pemikiran tu saya akan divert kepada tempat itu. Sorry lagi teknikal sangat aja punya lukisan tu je. Sebab tu dia tak pakai hati. Kita divert tadi. Kan kita divert. Maknanya kita ubah pola fikir kita. Daripada kita fokus pada pernafasan, buat dia kawal tadi. Kita fokus kepada cara pegang 5 benda. Kemudian pada 5 perkara yang kita lihat. Dan boleh juga dengan lukis. Jadi, itu kaedah dia, tuan-tuan. Ini untuk kita kawal balik ini. Allah. Terima kasih banyak Haji. Sikit lagi kalau Haji sebut tentang lukis tadi, sebab saya sendirilah kalau saya rasa itu satu benda yang tak tahu saya boleh divert relax tu atas kertas dan satu lagi saya nak kurangkan screen time. So itu antara benda yang saya buat lah. So saya boleh melukis, tak tengok gadget, tak tengok apa. So itulah saya boleh buat. Dan bila Haji sebut tentang sempurna tadi, saya dapat belajar tentang kita tak sempurna tu melalui lukisan yang saya buat. Kadang saya nak tiru orang tak jadi. Bila dah berakhir macam tu, saya rasa macam okeylah, memang kita tak sempurna. So jangan salahkan siapa-siapa. Itulah sesi pengajaran dan pembelajaran yang boleh kita. Itulah benda yang saya dapat waktu saya melukis. Itulah sampai sekarang masih seronok lagi nak melukis. Dan teruskan. InsyaAllah lagi semoga ada inspirasi lah kot ya sahabat-sahabat saya yang tengok benda tu. Banyak tu saya bercerita kasih. Terima kasihlah banyak. Apa pun kejap lagi ada sahabat-sahabat kita berkongsi berkaitan dengan soalan toksik tadi. Ada yang kongsikan dengan kita soalan. Saya harap menjawablah. Dia kata punca menyendiri disebabkan suasana tempat kerja yang toksik dan dipulaukan dan sering diambil kesempatan dalam tempoh yang lama dah bertahun-tahun, menyebabkan rasa lebih baik bersendiri. Itu sahabat kita lah. Dan harapan kita agar tadi yang dikongsikan Haji dapat menjawab soalan-soalan sahabat kita. Dan insyaAllah selepas ini ada berapa lagi soalan yang dikongsikan oleh sahabat pendengar kita berkaitan dengan sunyi, berkaitan dengan sendiri. Jadi insyaAllah soalan-soalan anda boleh kongsikan dekat Facebook dan juga YouTube serta WhatsApp kami 0112900404. Jangan ke mana, berehat seketika, kembali selepas ini di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
cantiknya. Kecoh hati aku. Kau tak tahu ke? Inilah sardin viral. Satu-satunya sardin paket. Hijau ni tomato. Merah ni cili. Lazat dan mudah. Koyak dan makan. Cuba bau. Sedapnya. Sardin viral ni produk Melayu kita tahu. Pasti halal. Oh, ya ke? Kat mana nak cari sardin viral ni? Kat pasar raya atau kedai-kedai ada. Tak pun kau beli je atas talian. Kau like page SP Sardin Viral. Atau hubungi nombor 06-799-6007. Sardin Viral. Sedapnya. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat menghibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 6204-6388 untuk maklumat lanjut. Sempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak 1442 Hijriah 2021 Masihi pada tahun ini, IKIM akan menerbitkan rancangan khas Ramadan bertujuan untuk menyampaikan kefahaman dan penghayatan ibadah puasa kepada pendengar. Pihak IKIM juga memberikan ruang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk menerusi radio yang mempunyai lebih 1 juta pendengar di seluruh Malaysia melalui penajaan program-program yang hebat ini. Jom rebut peluang diskaun 20% bagi tempahan bermula 1 sehingga 31 Januari 2021. Terbuka kepada badan kerajaan, syarikat korporat, badan-badan NGO dan semua usahawan di luar sana. Info lanjut, hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini teman-teman, dengan saya Faiz Haji Osman. Bersiaran kita dah 10.05 malam. Waktu ini untuk kita dengarkan bicara dalam segmen Dari Hati, tajuk yang kita bawakan sendirian, ditemani kesunyian. Dan saat ini soalan-soalan anda kemukakan dekat Facebook dan juga YouTube kami serta WhatsApp 0112900404 bersama dengan bahagia Tuan Haji Karusin, kawasan berdaftar kita. Dan kita nak terus dengan soalan sahabat pendengar kita di Facebook. Haji, ada yang bertanya dengan kita ni. Dia kata macam mana pula kalau seseorang tu ada penyakit fizikal dan dilanda penyakit mental, secara tak langsung adakah salah kalau dia bersendirian? Mungkin kalau ada sahabat kita yang mungkin ada tidak sempurna dari segi fizikal, dia rasa low self esteem, terus tak nak bergaul dengan orang, rasa bersendirian. Macam mana Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, terima kasih buat yang bertanya. Tuan-tuan, kadang-kadang bila seseorang menyatakan bahawa dia sunyi, kemudian kita tak boleh kata terus pada dia, kamu kena bergaul lah dengan orang lain. Peluahan kata dia pada kita tu sebenarnya nak membuka kepada satu ruang bicara yang lebih besar. Maka kita tanyalah, awak okey tak, ada perkara yang kongsikan dengan saya tak? Sebab bila dia berani meluahkan pada kita, maksudnya dia ada rasa yakin. Kalau kita menghujam dengan hukum, maknanya kita tutup terus ruang pembicaraan dengan lebih lagi. Maka dia akan menganggap bahawa seluruh dunia ini sama saja. Terusnya. Jadi balik kepada apa yang ditanyakan oleh sahabat kita tadi, kekurangan dari sudut fizikal, kekurangan dari sudut mental, dan adakah baik kalau bersendirian? Dia boleh jadi ya, boleh jadi tidak, bergantung pada suasana dan diri kita. Tapi saya katakan, sebagai orang yang normal, kan, tuan-tuan jangan menganggap mereka yang diuji dengan isu kesihatan mental ni tak normal, salah. Ini perkara yang salah, kebiasaan yang kita tanggapi.
Dan kita hukum mereka tak boleh pulih pun salah. Sebab ramai yang boleh pulih daripada isu kesihatan mental. Jadi ini antara skop awal yang perlu kita pegang bila membicarakan tentang isu kesihatan mental. Jadi tuan-tuan, bila rasa betul bersinggungan tu boleh, tapi pada masa sama cuba bergaul dengan orang lain. Dan saya ada juga nak kongsi lah dekat sini. Ada orang bila dia berasa kesunyian, dia bergaul dengan orang lain, dia rasa lagi bertambah sunyi pula. Dia rasa isolated, orang tinggikan dia, orang abaikan dia, dia rasa begitu. Tapi saya nak katakan mungkin waktu itu dia berjumpa dengan orang yang begitu, tidak menghargai diri dia. Tak apa, tinggalkan dan teruskan mencari lagi. Andainya dalam pencarian tu jumpa lagi, tapi berlaku seperti mana orang yang pertama juga. Tinggal dan cari. Maksud saya jangan berhenti. Sebab hidup kita ni memang kita saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Dan mungkin kita akan rasa macam kita membebankan orang lain. Dan sebenarnya tidak. Mungkin ada kelebihan kita yang boleh orang lain sama-sama kongsi. Dan mereka juga boleh berikan sesuatu dalam perkongsian tersebut. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, sama ada tadi sahabat kita kekurangan besar fizikal ataupun mental, saya yakin dia telah mendapatkan rawatan daripada yang ahli, psikiatris, ataupun berjumpa juga lakukan talk terapi, buat sesi kaunseling dengan kaunselor berdaftar, kita ada pejabat psikologi buat perkara ini penting yang pada awal. Dan rasa kurang fizikal tu, cuba lihat orang-orang yang dah berjaya walaupun kekurangan. Maafkan saya suka dengan Abang Suko. Kalau tuan-tuan boleh tengok, lihat beliau, Masya Allah, Hakim pun pernah jumpa beliau. Menjadi satu inspirasi pada saya. Macam mana beliau boleh berusaha, berkahwin, ada perniagaan sendiri, dia tolak, macam mana dia rasa diri tu tak sempurna, tapi dia sedang menyempurnakan diri dia. Dia sekadar ada. Dia tak bandingkan diri dengan orang. Subhanallah. Dan ini adalah motivasi-motivasi yang perlu kita sentiasa baca kisah kehidupan orang yang berjaya. Dan yang paling baik tuan-tuan, kita ada Sayyidina Nabi Rasulullah SAW. Baginda SAW kehilangan ibu dan ayah ketika waktu kecil lagi. Bayangkan, beliau dibentuk tu tanpa ibu dan ayah. Pemikiran peribadi beliau, baginda SAW. Jadi kekurangan tersebut ada pada Nabi SAW. Tapi tidak menyebabkan baginda SAW berasa kekurangan. Bahkan lagi menyebabkan kebaikan. Dan sehingga kita pun dapat merasai kasih sayang daripada Nabi Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, dan kita kena ingat, kadang-kadang ada satu waktu kita rasa nak sangat berada dalam keadaan lonely, cari satu sudut, bersenyap-senyapan sendiri. Ya, saya sendiri pun ada tempoh-tempoh tersebut. Dan sebagai contoh, kalau Alhamdulillah, cuba sekarang ni lagi kita di Putrajaya KL ni, Shah Alam, subuh 6.17. Okey, ini waktu subhanallah yang terbaik untuk tuan-tuan kita sama-sama berusaha. Atas lewat subuh itu, waktu tersebut, bangun macam biasa awal, kalau kata kita bangun pukul 4.50, 25, usaha sangat-sangat untuk apa, carilah ruang sudut mana-mana solat tahajud, solat taubat, bacalah doa sesungguh kepada Allah atas dosa-dosa yang kita buat, minta Allah padamkan, ampunkan kita. Kemudian mintalah doa hajat-hajat yang spesifik apa yang kita nak. Dengan syarat kita tahu Allah akan bagi ketika mana waktu tu sesuai untuk kita. Sebab kita ni mahu tu banyak macam-macam. Kalau nak kita macam-macam kita nak. Tapi bila dekat hajat tu kita sedar, kita tugas kita mohon pada Allah. Tapi sebab Allah ni Maha tahu apa keperluan kita, kan? Jadi jangan kita kata kenapa aku minta ni Allah bagi macam ni, kan? Sebab dia tahu kalau dia bagi kita apa yang kita nak tu, mungkin kita lupa diri, mungkin kita dapat nak menguruskan kehidupan kita tu nanti, kan? Jadi rasa redha dengan pemberian Allah. Tapi yang tadi taubat, sesungguhnya tuan akan jumpa satu rasa tenang yang amat sangat, insyaAllah, mudah-mudahan, kan? Sebab macam mana ya tuan-tuan, saya bila saya sempat 2-3 minggu belajar dengan Ustaz Muhammad Abijul, bab solat. Saya tak mahu saya nak kata saya belajar lagi bab solat. Saya belajar bab sifat 20. Saya belajar
Allah selamat kitab Qalbun Salim tentang tasawuf. Ini nanti saya rasa bulan Februari satu nak mengajar. Ketika belajar tuan-tuan, kenapa dulu belajar tak jumpa benda ni? Kan? Dengan guru lain kita akan jumpa benda lain. Itulah mutiara. Sebab itu kenapa saya selalu galakkan kita untuk sentiasa belajar. Fardu ain. Kita baiki. Setiap tahun carilah guru Al-Quran, tasmik suratul Fatihah tu. Setiap tahun. Kalau saya buat setiap Ramadan, ini dah 2 Ramadan, insya-Allah first Ramadan tu memang secara online saja. Tapi usaha. So hidup kita ni perlu baiki. Kenapa saya sebut? Sebab tadilah loneliness saja antara simptom dia, kita rasa diri kita cukup. Kita paling power, paling hebat banding orang lain. Maka kita nak mula belajar, kita nak mula cari guru. Sebab kita rasa tahu semua benda. Jadi kerja kita komplain. Kan? Ada sampai tu lagi, bila dia jadi makmum, lepas habis dia tegur imam tu, inilah sebagainya. Tapi bila imam tu suruh dia jadi, esoknya suruh jadi imam, tak nak pula jadi. Contoh. Sebab kita rasa kita ni macam cukup sangat. Jadi tuan-tuan, saya harap tuan-tuan nampak apa yang cuba saya kongsikan malam ini, dan minus ini dia saling berkait dengan diri kita juga. Cara pembawakan diri kita. Jangan bandingkan, maafkan saya sahabat kita tadi kan, kita kata beliau ada uji isu fizikal, isu fundamental, aku ni bagus lagi lah daripada dia. Tak semestinya kan. Kadang-kadang kalau kita fikir macam tu, kita dah termasuk tu dalam rasa bahawa kita lebih lagi daripada orang lain. Sedangkan kita tak melihat kebaikan kelebihan yang ada pada diri dia. Contohlah kekurangan dia tadi sudut fizikal dan mental. Dia mampu bertanya secara live yang kita malam ni, yang saya kongsikan atas pertanyaan beliau tu, insya-Allah mudah-mudahan datang manfaat pada ramai orang. Tidakkah itu kebaikan yang beliau telah hadirkan untuk kita pada malam kan? Jadi cara kita berfikir tu menyebabkan siapa kita hari ini. Wallahualam. Saya terima kasih Haji. Dan ada sahabat kita yang tanya, sebut tentang sempurna tadi kan Haji. Biasanya manusia yang nak sangat sempurna ni akhirnya akan hidap penyakit, pelbagai jenis penyakit katanya. Betul ke Haji? Ada ke kajian tu? Assalamualaikum Muhammad. Ya, tadi saya sebutkan kan, dia mula bila dia mencari kesempurnaan tadi, dia rasa dia yang paling lengkap lah dalam dunia ni. Pernah tak kita jumpa orang yang kalau jumpa dengan dia tu, dia saja betul. Dia saja yang macam profesor dia tahu lah, semua benda dia tahu. Tapi yang disebutkan tu, orang yang tahu tu pun nak bergelakkan dia. Sebenarnya dia tak tahu pun apa yang dia kata tu. Tapi itu penyakit lah tu, penyakit hati yang disebabkan. Dan kalau kita lihat, kalau kita boleh jadi orang yang lebih dahsyat lagi, kita rasa menginginkan sangat perhatian daripada orang lain. Dia kalau tak dapat tu, bolehlah darah tinggi kan, rasa tekanan dalam diri. Jadi dia dominus faktor, dia berlaku, dia saling berhubungan. Allahuakbar. Terima kasih Haji untuk jawapan pada persoalan sahabat pendengar. Kejap lagi ada yang bertanya dengan kita, memilih bersendiri ni sebab nak rawat hati, sebab rasa tak tenang, rasa serabut, apa pandangannya. Kejap lagi kita dengarkan jawapan daripada Mbak Tuan Haji. Jadi anda teruskan setia bersama-sama kami. Kita dengarkan persoalan-persoalan selepas ini daripada anda di Facebook, YouTube dan juga WhatsApp kami. Berehat sekejap, kembali selepas ini. Dari hati kita berkongsi mencari solusi. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Bicara Mufti bersama Sahibul Samahah Datuk Dr. Haji Anhar bin Haji Opel, Timbalan Mufti Negeri Selangor, untuk tajuk fatwa akad nikah melalui sidang video. Kita ni orang yang terlibat dengan hukum hakam, jadi kena ada minda syariah. Kita tak boleh modify soalan tu. Boleh tak tanya benda lain? Boleh tak kalau tak payah buat? Dia bukan boleh tak payah buat, boleh buat benda lain juga. Tak. Dia tanya, kalau berlaku macam ini, macam mana? Apa hukumnya dari segi syarak? Maka kita pun kaji taklif fiqhi dia, maknanya macam mana kita nak bincang pada sudut fiqh perkara itu. Kalau secara video conference,
bila kita tengok dalam kitab fiqh, akad nikah ijab kabul ini mesti secara mualat. Maka adakah syarat ini cukup? Begitu juga kabul mesti sama dengan apa yang disebutkan oleh ijab. Dia kata aku kahwinkan, mas kahwin 3,000 sebagai contoh, tiba-tiba dia terima RM3. Yang ni tak sama, tidak ada tawafuk. Maka saksi akan kata ni tak boleh. Maknanya dia akan minta ulang sekali lagi. Bagi mereka yang gunakan sidang video, agaknya lah, dah tahu nak guna sidang video, pakai data, top up lah siap-siap. Jangan tiba-tiba habis duit, tiba-tiba keluar, tiba-tiba mana, tiba-tiba left. Jadi top up siap-siap. Kita dah tahu kita nak buat dalam sejam, 2 jam, masuklah RM50. Beli kek okey, kita beli kasut okey. Ni untuk sidang video sebab kita dah dibenarkan dengan yang tertentu, maka pastikan tidak ada gangguan-gangguan itu ini. Minda syariah kita yang kita maksudkan adalah bila orang tanya satu-satu perkara, kita akan jawab. Bukan bermaksud kita suruh. Sebab itu dalam fatwa pun kita kata harus melakukan akad nikah dengan syarat-syarat berikut. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi, Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mana fi idha'atikum idha'at Ma'had Al-Wail Islami Al-Malizi, Lembah Kelang 91.5 FM. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life, jalan cara untuk menjalani hidup, dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup, cara senyum, cara menguap pun Islam, apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang, bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah, lepas itu buat atas muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis, mana yang lebih banyak? Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariat Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawasul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Ambisin. Salahuddin Ayyubi is one of the greatest generals in history, as we all know. But he was a merciful man, and those around him were also merciful. They were not beasts, they were not violent. And whenever we see people who call themselves Muslims, but who are completely devoid of mercy, then we know that they have taken a wrong turn. This is not Islam, and they are in danger of eternal punishment. Because whoever does not show mercy will be shown no mercy. And lack of mercy is a curse, just as the gift of mercy is one of the greatest gifts of all. And mercy is the foundation of civilization. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Yep, Inspirasi Inforia Islami. Faiz Haji Osman dekat sini bicara anda dari hati. Kita berkongsi mencari solusi bersama dengan Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein. Kansel berdaftar kita, tajuk kita pada malam ini, sendirian ditemani kesunyian. Sahabat-sahabat pendengar, ada yang bertanya dengan kita, Haji, untuk kita jawab. Dia kata ada yang memilih bersendirian ni untuk rawat hati yang luka, sebab tak tenang, sebab serabut. Macam mana, Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Kalau kita balik pada surah Al-Mulk, saya suka untuk kita sama-sama lah dudukkan malam kita baca balik surah Al-Mulk ni. Dia memang banyak ingatkan kita tentang
kesendirian ni, bersendiri. Kalau dekat 3 Hijrah tu, maaf saya, Haji, saya kongsi ada slot Al-Muq dengan Ustaz Nazrul Nasi. Masya Allah, baik, bagus sangat isi perbincangan tu. Dia buka hati kita. Dan subhanallah, dalam ayat yang ke-12 yang kita lihat, Allah kata, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan tersembunyi, lalu dia akan memperolehi keampunan yang besar. Dan ini gambaran kepada bersendirian ini juga bagus. Bila kita tahu ada tujuannya. Maksudnya, waktu-waktu tertentu kita sediakan untuk bersendirian dengan Allah. Dan tapi jangan pula lupa tentang kalau kita sangka bahawa Allah ini leka, lalai terhadap kita. Yang macam kita rasa Allah tak nampak. Wala tahsabanallahu yaghfulu sa'ah. Kita seolah rasa bahawa kita kena sedar bahawa tak sedikit pun pengetahuan Allah ni terhadap kita sebagai seorang hamba. Dan jangan kita menyangka bahawa wala an ma tukhfihi anhu yari. Kita sangka bahawa Allah tak tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Maksudnya bila kita bersendirian, tadi saya sebutkan dalam surah Al-Muq ayat 12 tadi kan, kita tahu kenapa tujuan kita bersendirian ni. Sebab kita nak mohon pada Allah, nak minta sungguh-sungguh pada Allah apa yang kita perlu. Hari ini tuan-tuan perempuan, saya yakin antara perkara yang ditanyakan pada saya, dikongsikan, bila dia sangat rasa kebimbangan, anxiety. Haji, ni PKP teruskan lagi ni. Saya tak tahu sampai bila. Daripada 27 ni nak 24 Februari. Hari ni dah 5,000 lebih. Adakah diteruskan ni? Jadi bimbang. Bimbang. Dan kalau kata tuan-tuan rasa tu, saya sendiri pun rasa macam tu. Klien-klien kita yang tak jumpa secara bersemuka. Kadang-kadang kami jumpa melalui video call. Itu pun banyak sangat. Saya mohon maaf. Tak dapat nak terima semua. Tapi ramai sahabat-sahabat saya, kaunselor-kaunselor berdaftar dekat luar sana yang tuan-tuan boleh sama-sama hubungi juga. Jadi saya pun rasa bimbang, kesian dengan klien-klien saya. Tapi saya yakin dan percaya waktu ini yang kita sedang lalui ini, akhirnya nanti kita akan berjaya lalui. Dan sama juga kerisauan kebimbangan kita ni, kalau kita lihat, pandang dari satu sudut yang jauh, kita dekat dunia ni katalah, kalau tengok dalam dozem, perangkaan Malaysia, usia orang lelaki dekat Malaysia dalam 62 tahun, 63 tahun, 64 tahun, wanita 72 tahun. Ini general. Katalah usia kita tahap macam tu. Jadi dalam tempoh itu, sekarang ni kita sedar tak sedar dah berusia berapa lagi? Haji 27. Betul kan? Allah. Tahun lepas baru 20, sekarang ni 27. Bayangkan nak sampai 72 tu tak lama dah, sikit je lagi dekat dunia. Tapi dalam selepas itu kita akan lalui dekat satu alam bagi sunyi bersendirian, dekat kat kubur, dalam liang lahat kita bersendirian. Waktu itu kita tak tahu dah, kita ni kita tanya pergi, aku ni dah berapa hari aku dalam ni, rasa macam baru masuk tadi, sedangkan dah lama tu. Nanti insyaAllah kita akan dibangkitkan balik, kita berjalan balik, dan tempoh yang lama tu insyaAllah kita akan dimasukkan sama ada jannatuka wan naruka, sama ada jannah ataupun neraka. Jadi bila kita duduk dalam jannah, amin Allahumma amin, Allahumma rzuqna, insya-Allah kita akan kekal lama dekat dalam tu. Kan? Dan itulah impian kita semua kan. Jadi tuan-tuan, maksud saya, dekat dunia ni kita hadapi. Tempoh masa tu kita rasa mungkin panjang, tapi kita sedar, kita tahu inilah kita punya ladang untuk diuji. Sebab kita akan pergi satu tempat, kampung abadi kita akan dapat segala-galanya. Kita akan dikumpulkan balik dengan keluarga kita. Maknanya ini kita letakkan sebagai satu matlamat utama untuk melegakan pemikiran kita. Dan inilah sebenarnya kekuatan yang ada pada orang Islam dan Muslim. Sebab kita tahu hala tuju hidup kita. Dunia bukan segala-galanya. Maafkan saya tuan-tuan. Hari ini saya nak kongsi dah. 2 hari lepas saya kira dengan pakcik saya. Yang baik sangat. Almarhum Yahya Muhammad Nur. Semalam saya hilang opah saya. Bonda Zaitun, opah Zaitun. Pakcik saya ni, dia ni yang saya kenal, tak pernah pun mulut dia tu keluar perkataan yang buruk pasal orang. Tak pernah. Wallahi saya kata. Saya sendiri saya kata, saya tak pernah dengar.
Subhanallah. Dan dia ni kalau sekarang dia gigit dekat depan dia, gigit dia punya tangan ke apa, dia ambil, dia bukan guna picit tau. Bukan kerana setengah orang dia picit kepala, kau gigit aku kan, dia picit sampai keluar air kat derbu tu. Tak, dia ambil, ni merah dia ni, dah kena gigit, dia ambil, dia letak balik. Subhanallah. Dia saya ingat sampai sekarang. Kan dah macam mana cara dia bergaul dengan orang bukan Islam kan. Dia technician dekat JKR, dia sakit teruk. Subhanallah, saya bila cerita pasal dia memang saya sedih lah, sebab sebaik-baik orang, sebaik-baik orang. Dan subhanallah, orang macam ni, tuan-tuan, dia pun diuji. Tapi bila dia meninggal dunia, saya punya perasaan tu antara dua, sedih ada, dan saya tahu insya-Allah tempat dia tempat yang baik. Sebab saya tahu sikap dia tu masya-Allah. Kadang saya kata kadang-kadang orang yang biasa kita nampak, dia bukan sesiapa, bukan ustaz, bukan orang yang belajar agama kan. Tapi kita tengok amalan dia punya akhlak dia, ya Allah, kan? Kita tertarik hati. Dan jadi saya dan kita semua jadilah orang macam tu semua. Dan saya yakin yang saya ada hari ini, yang saya miliki hari ini, siapa saya hari ini, ada satu perkataan daripada mulut dia doa dengan saya ingat masa umur saya dalam 9 ke 7 tahun. Masa tu kami pergi mancing malam-malam. Dia minat mancing, ayah dia semua kan. Dia kata Sam, abang rasa dia ni, Along dia panggil saya kan, ni insyaAllah ni jadi macam masa tu dia sebut macam Ustaz Ismail Kamus. Masa tu Ustaz Ismail Kamus popular kan, dengan kaset semua kan. Tapi walaupun tak jadi seperti mana Ustaz Ismail Kamus, at least kan, saya rasa ialah kan, adalah kita memberi sumbangan kepada orang. Dan saya yakin ini antara berkat doa cik saya, ibu ayah saya dan seorang sekeliling kita. Jadi tuan-tuan, dekat dunia yang sementara ni, kita buatlah kebaikan sebaik-banyak. Sebab kita punya pilihan antara baik, buruk kan. Kadang-kadang kita lalu tersalah jalan ni, kita jalan contohlah kiri ni benda buruk, kita buat salah, silap, masuk kan. Mana kita masuk balik jalan yang baik, kadang berlebih-lebihan masuk balik jalan buruk. Syarat dia mudah dia minta ampun dekat Allah, balik pada jalan yang baik kan. Kalau kita buat dosa yang besar, tinggalkan, taubat kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya ialah mudah dikatakan, tapi sebenarnya mudah saja untuk kita masuk ke syurga Allah ini. Dan tinggal kita kena ada keyakinan, mengaji, belajar. Jangan lupa kita kena sentiasa sedia untuk ditegur. Jangan kita sentiasa nak menegur saja. Bila ditegur, sentap pula. Jadi maksud saya, berusaha untuk jadi orang baik yang menyebar kebaikan. Wallahualam. Terima kasih banyak Haji. Sikitlah Haji kita nak pesan-pesan kepada sahabat pendengar. Mungkin pesanan ini bersama dengan soalan sahabat kita ni yang terakhir lah. Ada tip ke keseimbangan antara gaya hidup dan juga spiritual supaya tidak hanyut terlalu lama dengan rasa kosong dan sunyi ni Haji, menutup pertemuan kita hari ini. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingatkan diri saya dan sahabat-sahabat pendengar keluarga besar dari hati IKIM FM. Kita sama ingatkanlah tuan-tuan, jangan lupa pairingkan kehidupan kita dekat dunia ni, makna lebihkan jannah untuk kita menuju syurga, untuk kita dapat nikmat dekat akhirat. Tapi maafkan saya, jangan pula berlebihan sehingga meninggalkan dunia. Sebab dunia ni keperluan juga, sebab dia jalan kan nak dapatkan akhirat. Dan jadilah itulah keseimbangan paling utama. Kerja tapi pada masa sama juga kena ada keseimbangan. Ada waktu memang kita dituntut melebihkan kerja daripada keseimbangan hidup kita dekat rumah tangga dan sebagainya. Tapi berusahalah untuk memberi kedua-dua. Sebab dengan harapan, dengan pengetahuan bahawa dekat dunia ni dia tak pernah lepas dengan rasa jemu, dengan rasa kesunyian dan rasa kelesuan. Dan kita biasanya terlupa bila nikmat yang kita buru tu, kita akan rasa jemu bila dah sampai dekat genggaman. Tuan-tuan biasa tak beli gadget yang baru, yang latest, tak ada uji hebat, lama-lama macam nampak yang baru nak jemu, sedangkan benda tu susah-susah nak dapat kan. Jadi itulah gambaran yang lagi mudah bahawa syukurilah apa yang kita ada. Cinta kepada Allah ni dia tak akan pernah menjemukan bagi orang yang cinta dan faham. Nak dapat cinta dan faham, dia kena belajar untuk kenal Allah. Sampai dia mati, dia akan belajar nak kenal Rasulullah. Yang disebut kasih sayang Nabi ni apa? Kan? Jadi subhanallah, saya mohon sangat-sangat cinta Allah tu
tapak segala cinta yang lain, kesunyian tu akan kita bungkam dengan kecintaan kepada Allah. Dan cari orang yang berkelayakan untuk tuan-puan berkongsi yang profesional. Dan ingat, bila cinta kepada Allah itu goyah, segala cinta yang lain mesti akan jadi rebah. Wallahu a'lam. Saya terima kasih banyak Haji untuk bicara kita pada minggu ini, menerusi siaran dari hati kita. Semoga apapun yang kami bawakan dekat ruang ini memberi manfaat terbaik buat anda. Dan kalau ada kebaikan-kebaikan dalam siri dari hati pada malam ini, saya harap anda dapat sebarkan kebaikan itu pada yang lain. Mungkin ada sahabat-sahabat kita terjejas dari segi emosi, bersendirian saat ini, yang perlu bantuan kita. Apapun ilmu-ilmu yang dapat ini, sebarkanlah. Kalau rasa susah, tak reti nak explain ke apa ke, share lah video-video ini yang anda boleh dapatkan dekat Facebook, yang boleh dapat dekat YouTube. Silakan, semoga ianya bermanfaat untuk semua orang. Haji, terima kasih banyak untuk pertemuan kita minggu ini, atas kesempatan bicara kita. Semoga dapat kita bersua nanti untuk bulan hadapan pula, Februari kita, untuk kita bawakan banyak lagi bicara pastinya, insyaAllah. Dan pada anda sahabat-sahabat saya, terima kasih atas soalan-soalan yang tak sempat kami raikan. Kami mohon maaf banyak. InsyaAllah kalau ada masa kita akan bawakan kembali pertemuan soalan-soalan anda ini. Dan apapun, terima kasih yang menonton di Facebook, di YouTube, yang mendengarkan dekat radio macam biasa. InsyaAllah kita jumpa dari hati minggu dan hari dan waktu yang sama minggu hadapan, Jumaat jam 9 malam, tak lain tak bukan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. InsyaAllah jumpa lagi Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. I hear it right now, and though my patience gets like out, I know that it's wrong, and I wanna change. I need you here with me. Allah, 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 save me from myself. Allah, Allah, Allah. So hard to break pattern, but I see clear. What's deep inside is the only thing that really matters. So tell me how to turn it around before my senses hit the ground. 'Cause I know that it's wrong, and I wanna change. I need you here with me. Allah, save me from myself. Allah, 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 Lord.
membawa kepada anda lagu-lagu ketuhanan terbaik. Lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Secara semula jadi manusia itu ada 4 sifat. Yang pertama disebut sebagai quwwah nutqiyah. Yang kedua kerana manusia itu ada yang disebutkan sebagai quwwah bataniyah. Yang ketiga adalah kerana manusia itu ada quwwah syahwiyah farjiyah. Dan yang keempat kerana manusia itu secara semula jadi ada quwwah ghadabiyah. Kita tak boleh lari. Kerana itu Allah datangkan syariat daripada setiap rumuk dalam ilmu fiqh itu untuk memimpin setiap kekuatan yang ada dalam diri kita. Quwwah nutqiyah hanya dikawal dengan rumuk ibadat. Quwwah bataniyah, perut kita yang perlukan itu dan ini tetapi dikawal dengan rumuk muamalat. Syahwiyah farjiyah maka dikawal dengan rumuk munakahat. Dan quwwah ghadabiyah dikawal dengan rumuk jenayat. Pastinya ada dalam diri kita, tetapi kalau kita mengambil ringan dan kita tidak mengawalnya, maka pada bila-bila masa dia mula mengawal. Walaupun zahirnya kita bergerak dengan kehendak diri kita, kita ada tangan, ada kaki yang kita gerakkan, tetapi sebenarnya pemilik sebenarnya Allah. Maka apabila kita menyadari bahawasanya kita milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bertindak, bergerak, melakukan seperti yang dikehendaki oleh pemilik. Apa pemilik kehendaki daripada mata kita, daripada telinga kita, kaki kita, maka seperti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya, seseorang itu dia tidak akan bersifat lupa diri, namun dia menyadari bukanlah atas kapasiti dirinya sendiri sebenarnya segi hakikat, tapi semuanya adalah ada pemilik tunggal yang hakiki, iaitu Allah. Dan pemilik itu boleh sahaja bila-bila masa kalau dia nak tambah, dia tambah. Dan bila-bila masa kalau dia ingin menarik kesemuanya, dia boleh melakukan. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui 2 kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 6204-6388 untuk maklumat lanjut.
Kelang 91.5 FM. Pembinaan Masjid Wilayah Kuala Lumpur direalisasikan pada 25 Syawal 1416 Hijriah bersamaan 15 Mac 1996 dan siap dibina pada 30 Ogos 2000. Tapak binaannya berkeluasan kira-kira 13.4 hektar. Masjid Wilayah diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menjadi Perdana Menteri keempat. Ia merupakan projek Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan diiktiraf berstatus Masjid Negeri. Masjid Wilayah Persekutuan terletak di sebuah kawasan berbukit Jalan Duta, berhampiran susun masuk ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulai pada 18 Februari 2005. Masjid Wilayah Persekutuan adalah sebuah masjid berkonsepkan masjid dalam taman menggunakan sentuhan tradisi masjid-masjid Uthmaniyah di Turki. Reka bentuk seni bina dan hiasan dalamannya pula adalah merupakan kombinasi reka bentuk tradisi Melayu Malaysia dan Timur Tengah. Masjid ini boleh menampung seramai 17,000 orang jemaah. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, Masjid Wilayah merupakan masjid yang termoden di Malaysia pada masa kini. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM. Inspirasi Euforia Islami. Ya, terima kasih banyak untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Dalam perjalanan hati-hati mandu, kami doakan anda selamat sampai ke destinasi tenang-tenang dekat rumah waktu ini bersama seisi keluarga hujung minggu ni. Harapan kita agar apapun aktiviti yang anda rencanakan bersama keluarga dekat rumah masing-masing ya. Ingat, tak boleh keluar sebab kena berada dekat rumah masing-masing, kecuali kalau ada urusan-urusan kecemasan sahaja baru keluarlah. Kalau tak perlu, duduklah dekat rumah tenang-tenang sentiasa. InsyaAllah semoga Allah permudahkan urusan kita di rumah masing-masing. Dan hari ini kalau ikut pecahan kes mengikut negeri, tertinggi di negeri Selangor dengan 3,126 kes dilaporkan, dengan kedua di Kuala Lumpur 687 kes, di Johor Bahru, di Johor 684 kes dan di Melaka 74 kes, Putrajaya 16 kes, di Perak 73, di Pulau Pinang 99 kes, di Kedah 125 kes, 3 kes di Perlis, 69 kes di Negeri Sembilan, 67 kes di Pahang, 137 kes di Terengganu dan 93 kes di Kelantan. Manakala 288 kes di Sabah, 179 kes di Sarawak dan 5 kes di wilayah Persekutuan Labuan. Itu antara perincian kes mengikut negeri. 3,000 kes di negeri Selangor, itu kes tertinggi dicatatkan di negeri Selangor untuk hari ini. Apa-apa pun pematuhan kita dalam SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan, itulah usaha yang boleh kita buat sekarang ini untuk kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Usaha ini usaha bersama semua orang. Okey, sekarang ni Nazri Johani featuring Azahari Nausihat, Isteri Solehah. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan, di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan, di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Pandangan kita diperteguhkan, menjadikan kita tetap pendirian. Ilmu yang diberi dapat disimpan, kita lupa dia mengingatkan.
campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Miri 104.0 FM. Yep, terima kasih atas perhatian anda. Muat turun aplikasi telefon pintar kami ikim.my/Carta Ekspresi. Dan hari ini satu daripada 12 kluster jangkitan baharu yang dilaporkan dikesan membabitkan sebuah institusi latihan awam yang terletak di Jalan Bypass, Segamat Johor. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Insya Abdullah berkata kes dalam kluster Jalan Bypass ialah satu kluster tempat kerja dilaporkan positif bermula 27 Januari lalu hasil saringan bersasar dan sehingga 29 Januari sejumlah 103 individu sudah pun disaring dengan 23 kes dikesan positif dalam kluster ini. Beliau berkata 12 kluster jangkitan COVID-19 dikesan hari ini menjadikan sejumlah 791 kluster direkodkan di negara ini. Katanya 10 daripadanya adalah kluster tempat kerja manakala 2 lagi kluster community. Selain kluster Jalan Bypass, kluster lain yang direkodkan ialah Persiaran Subang di Selangor, Industri Indah di Selangor, Tapak Bina Jalan Kelang di Kuala Lumpur, Tapak Bina Jalan Vista di Kuala Lumpur, Jalan Kota Buruk di Johor, Jalan Bistari 2 Johor, Jalan Empire di Johor, Jalan Rusa Saintek di Johor, Jalan Sepanggar di Sabah, Tinanom, Sabah dan juga Tabung di Sarawak. Selain itu, KKM juga mengisytiharkan penamatan 9 kluster iaitu kluster Alor, kluster Nahaba, kluster Integra Icon, kluster Bukit Naga, kluster Tapak Bina Metropolis, kluster Tapak Bina Jalan Gadang, kluster Tapak Bina Kasih, kluster Tapak Bina Sinar View dan kluster Tapak Bina Residence. Setakat ini katanya sebanyak 375 kluster masih aktif dengan 89 kluster merekodkan pertambahan kes baharu. Kluster-kluster dengan pertambahan kes baharu tertinggi adalah kluster Tanjung Suria dengan 385 kes, kluster penjara Jalan Harapan 224 kes dan kluster penjara Jalan Sungai Jelok 116 kes dilaporkan. Itu antara perincian mengikut negeri, mengikut kluster-kluster yang diperincikan. Jadi itu antaranya, waspada kita sentiasa untuk kita putuskan rantai jangkitan ini dan patuh SOP, pakai pelitup muka, jaga jarak, kalau perlu keluar lah, kalau tak perlu keluar duduk kat rumah masing-masing ya, insyaAllah. Semoga kita doa sama-sama agar usaha kita ni berhasil untuk kita putuskan rantai jangkitan COVID-19. Semoga semua dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik COVID-19 ini. Okay? Cloud ini dia kemenangan untukmu. Tak indah kau pilihan sang pencipta, kini semuanya telah hilang, semakin tiada, diusir dari peta dunia. Oh Palestine, oh Palestine, sabar sengsaramu hanya sementara. Oh Palestine, oh Palestine, kemenangan untukmu akan tiba. Pilunya hatiku bila kemusnahan yang penuh dengan derita.